Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pada hari ini, kumpulan kami, kumpulan 7, akan membicarakan mengenai tajuk Falsafah Usahawan Berjaya. Baiklah, pada permulaan, marilah kita mengenali apakah yang didefinisikan sebagai usahawan. Istilah usahawan dalam bahasa Inggeris dipanggil entrepreneur. Entrepreneur berasal daripada bahasa Perancis iaitu entreprendre menurut Richard Cantillon pada tahun 1755. Richard Cantillon antaranya mendakwa usahawan bermaksud memikul sesuatu tugas. Yang kedua, berperanan seperti seorang jeneral perang. Yang ketiga, usahawan perlukan strategi untuk menang sama seperti di dalam peperangan. Menurut Koretko dan Hogwarts pada tahun 2004 mendefinisikan keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui 4 dimensi, iaitu individu, organisasi, alam sekitar dan proses, dengan kerjasama rangkaian dalam kerajaan, pendidikan dan kelembagaan ataupun institution. Menurut Kamus Dewan pula, usahawan bermaksud individu atau kumpulan individu yang menubuhkan atau menerajui perniagaan sendiri serta mengembangkannya dari semasa ke semasa demi kemakmuran masyarakat dan negara. Usahawan termasuklah para pedagang, peniaga, petani dan sebagainya. Baiklah, kita berpindah kepada apakah perbezaan di antara peniaga dan usahawan. Yang pertama, peniaga mementingkan keuntungan sahaja dan tidak mengutamakan sumbangan dan khidmat kepada masyarakat dan negara. Manakala, usahawan mementingkan keuntungan di samping mengutamakan sumbangan, jasa dan bakti kepada masyarakat dan negara. Peniaga hanya menjalankan aktiviti jual beli tanpa melakukan sesuatu pembaruan dan kemajuan terhadap perniagaannya. Manakala, usahawan sentiasa berusaha untuk maju di dalam perniagaan dengan mencipta sesuatu yang baru atau melakukan pembaharuan daripada yang lama. Contoh bagi peniaga adalah Encik Zulkifli memiliki sebuah kedai runcit. Beliau membeli barang-barang runcit daripada pemborong dan meletakkan barangannya di kedai untuk dijual kepada pengguna. Manakala contoh bagi seorang usahawan adalah Encik Ali memiliki sebuah kedai runcit. Beliau melabelkan harga barangan, menyusun barangan mengikut jenis tertentu dan kedainya berhawa dingin. Juruwang juga berada di kaunter bayaran. Kedai runcitnya seakan-akan sebuah pasaraya dan turut memiliki beberapa cawangan di kawasan lain. Sejarah usahawan di Malaysia. Keusahawanan di Malaysia bermula seawal zaman Kesultanan Melayu Melaka apabila penduduk tempatan berurus niaga dengan pedagang asing. Apabila British memerintah tanah Melayu, mereka telah menukarkan struktur sosial dengan menjalankan pemerintahan pecah dan perintah. Dengan cara ini, kaum Melayu bekerja sebagai pentadbir dan di sektor pertanian. Kaum Cina bekerja di lombong dan berniaga, manakala kaum India bekerja di sektor peladangan. Hasilnya, kaum Cina lebih ke depan dalam soal perniagaan berbanding dengan kaum Melayu dan kaum India. Selepas kemerdekaan, Dasar Ekonomi Baru 1971 sehingga 1990, Dasar Pembangunan Negara 1990 sehingga 2000 dan Wawasan 2020 diperkenalkan. Terdapat 2 matlamat dalam Dasar Ekonomi Baru, iaitu membasmi kemiskinan untuk meningkatkan pendapatan dan peluang pekerjaan tanpa mengira kaum dan juga menyusun semula masyarakat Bumiputera untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Pada tahun 1995, kerajaan menubuhkan Kementerian Pembangunan Keusahawanan sebagai badan yang mengawal dan mempromosi pembangunan keusahawanan di Malaysia. Kini, kementerian tersebut telah ditukar kepada Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi. Dasar Pembangunan Negara DPN diperkenalkan bertujuan untuk memperkukuhkan pencapaian dasar ekonomi baru untuk membasmi kemiskinan serta memastikan pembangunan yang seimbang bagi semua sektor ekonomi yang utama dan pertumbuhan saksama. Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera MPPB memberikan pendidikan dan latihan perniagaan untuk meningkatkan kemahiran serta memberi latihan teknikal dan vokasional komunikasi serta komersial. Pendidikan keusahawanan di Malaysia. Yang pertama,
menggalakkan penyertaan usahawan atau peniaga kecil dan sederhana ke dalam proses keusahawanan di institusi pendidikan untuk menjadi role model dan membuka peluang kepada pelajar dan pensyarah melihat situasi sebenar. Yang kedua, memberi peluang kepada pensyarah dan kaki tangan melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dengan melakukan kesilapan, menjalani eksperimen, diberi masa dan jadual yang fleksibel serta mencipta situasi yang tidak menentu. Yang ketiga, membentuk mekanisme kepada pelajar yang tidak mempunyai latar belakang keusahawanan agar mendampingi usahawan atau peniaga kecil dan sederhana yang ada di sekitar tempat pengajian untuk tujuan pembelajaran tindakan. Yang keempat, menggalakkan persekitaran pembelajaran yang kurang berstruktur rigid di samping menggunakan saluran komunikasi yang tidak formal. Yang kelima, membentuk institusi pendidikan tinggi yang memberi penghargaan kepada pelajar dan pensyarah mengikut keputusan, kreativiti dan inisiatif masing-masing. Seterusnya, kita akan pergi kepada ciri-ciri usahawan berjaya. Yang pertama, tidak berputus asa. Masalah yang sering timbul di awal perniagaan adalah modal, pelanggan dan persaingan yang sedia ada. Dalam menghadapi kesulitan atau masalah, janganlah seorang usahawan tersebut cepat berputus asa atau patah semangat. Sebaliknya, hendaklah dia bersiapkan diri untuk membuka mata, telinga serta pemikirannya. Hal ini kerana dengan membuka mata, usahawan tersebut akan dapat melihat peluang lain yang mungkin akan timbul. Yang kedua, bijak menyelesaikan masalah. Masalah yang selalu wujud adalah pembekal, pelanggan, keuntungan, kerugian dan muflis. Hal ini kerana perniagaan merupakan satu sektor perniagaan yang memakan jumlah duit yang sangat besar dan berisiko untuk gagal adalah besar jika tidak bijak mengambil peluang. Yang ketiga, proaktif. Proaktif merupakan keyakinan diri bahawa sumber segala perilaku adalah terletak pada diri manusia itu sendiri. Seorang yang proaktif selalu melakukan tujuan, gerak maju dan berorientasi kepada masa hadapan. Seorang yang proaktif tidak akan menunggu peluang datang, mereka akan mencari peluang yang dapat membantu mereka untuk melaksanakan sesuatu kerja. Mereka bertindak secara inisiatif terhadap peluang pasaran dengan membentuk suatu persekitaran baru. Dengan ini, firma yang dimiliki oleh usahawan yang proaktif itu akan menjadi pemimpin dalam pasaran dan mempengaruhi kaedah bersaing dengan membina permintaan baru. Yang keempat, kecekapan masa. Kecekapan masa dikaitkan dengan mengurus masa dengan baik dalam menjalankan aktiviti perniagaan untuk berjaya. Seorang usahawan haruslah menjalankan sesuatu tugas atau perniagaan dengan betul, cekap serta menepati masa. Ada juga yang mendefinisikan kecekapan masa sebagai kecekapan usahawan dalam mengembangkan perniagaannya mengikut trend semasa atau mengikuti permintaan semasa yang tinggi. Usahawan perlu pandai menggunakan peluang yang ada untuk memenuhi keperluan semasa pelanggan. Akhir sekali, berpandangan jauh. Berpandangan jauh boleh ditaktifkan sebagai suatu kebolehan untuk menjangka apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Dalam menjadi seorang usahawan yang berjaya, salah satu ciri yang perlu ada adalah memiliki sifat berpandangan jauh. Usahawan yang mempunyai sifat berpandangan jauh adalah seorang yang pandai merancang, menganalisis dan mempunyai sikap merebut peluang yang ada di depan mata. Next, kita pergi kepada faktor-faktor kegagalan seorang usahawan. Yang pertama, gagal mengurus aliran tunai, tiada catatan atau rekod transaksi yang membolehkan aliran wang keluar dan masuk diketahui dengan tepat dan dipantau. Yang kedua, suka bertangguh. Sikap ini pada awalnya mungkin tidak memberikan masalah besar, tetapi apabila dibiarkan, ia memberi kesan pada pengurusan perniagaan. Yang ketiga, strategi pemasaran yang tidak berkesan. Strategi pemasaran yang digunakan tidak berkesan bagi menarik pelanggan. Yang keempat, gagal merancang dengan baik ataupun tidak tahu merancang. Mereka yang gagal merancang sebenarnya merancang supaya gagal. Yang kelima, khidmat pelanggan yang tidak cekap. Usahawan hanya memikirkan bagaimana mendapatkan pelanggan tetapi tidak memikirkan cara mengekalkan. Seterusnya, tokoh-tokoh usahawan.
Tokoh yang pertama adalah Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari. Beliau berasal dari Alustar, Kedah. Beliau bermula sebagai seorang pengusaha daging pada tahun 1970. Beliau dikenali dengan sikap rendah diri, namun beliau tidak pernah berpuas hati dengan kedudukannya dan sentiasa berusaha keras untuk membaiki taraf hidupnya. Sekitar tahun 80-an, Tan Sri Said Mukhtar telah beralih ke bidang pengangkutan yang telah membawa tuah kepadanya sehingga menjadi seorang antara tokoh korporat Bumiputera yang terkaya di Malaysia. Tan Sri Said Mukhtar telah mengasaskan Yayasan Islam Al-Bukhari yang telah membina dan menguruskan Muzium Kesenian Islam yang bernilai RM70 juta di Kuala Lumpur. Selain banyak menjalankan kerja amal dan kebajikan, terutamanya sekitar negeri Perak dan Kedah. Kegigihan Tan Sri Said Mukhtar telah berjaya menarik perhatian dan kekaguman bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang menggalakkan lebih ramai tokoh korporat Bumiputera dapat dilahirkan menerusi usaha kerja keras sebagaimana Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari. Yang kedua adalah T. Ananda Krishnan. Nama sebenarnya adalah Tatparanandam Ananda Krishnan, berumur 75 tahun dan dilahirkan di Brickfields, Kuala Lumpur pada April 1938. Ananda mula buat duit pada awalnya adalah dalam kegiatan perdagangan minyak dengan menggunakan syarikatnya MAI Holding Sdn Bhd. Dari situ juga dia terbang tinggi sehingga menjadi tycoon dalam industri perjudian, media, telekomunikasi dan jana tenaga. Syarikat utamanya di bursa saham adalah Astro, Maxis dan Bumi Armada. Ketiga-tiganya mencecah nilai pasaran RM81.48 bilion. Yang terakhir, Tony Fernandes. Nama sebenarnya Tan Sri Anthony Francis Fernandes. Dilahirkan 30 April 1964 di Kuala Lumpur. Pada usia muda, Tony selalu mengikuti ibunya, seorang pengusaha, kepada pihak peniaga Tupperware dan convention. Beliau mendapat pendidikan di Epsom College 1977 hingga 1983 dan kemudian lulus dari London School of Economics pada tahun 1987. Beliau eksekutif kumpulan Occupation, ketua pegawai atau pengarah of Asia Berhad dan pengasas Tune Group Sdn Bhd atau pengerusi QPR Holdings Sdn Bhd dengan slogan "Sekarang semua orang boleh terbang". Di bawah sayap Asia telah merevolusikan industri perjalanan udara di Malaysia dan merintis fenomena kos rendah di Asia. Pada tahun 2004, Asia telah membentuk usaha sama berjaya di Thailand dan Indonesia, di mana Asia memegang 49% kepentingan dalam kedua-dua syarikat. Pada tahun 2010, Forbes Asia menilai kekayaan peribadi Fernandes iaitu sebanyak 330 juta US dollar dan ranking beliau di nombor 19 dalam senarai Forbes terkaya di Malaysia. Kesimpulannya, kebanyakan usahawan Malaysia sangat berpengaruh di mata dunia. Seterusnya, falsafah tokoh usahawan Malaysia patut diambil contoh kepada usahawan-usahawan muda yang baru bermula dalam bidang usahawan. Dan yang terakhir, keazaman yang tinggi dan sikap tidak putus asa adalah teras kepada usahawan yang berjaya. Sekian, terima kasih.